Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan, memberikan keampunan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kehidupan dengan melaksanakan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Pada pagi ini saya akan menyambung kembali pada pengajian kitab uraian ayat-ayat hukum pada muka surat 22. Muka surat 22, kita masih lagi berada pada tajuk yang kedua, iaitu tentang wasiat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Pada minggu yang lalu telah kita bincangkan tentang huraian perkataan-perkataan di dalam ayat-ayat dalam surah Luqman ayat 16 hingga 19 ini secara ringkas, dan juga telah kita sebutkan sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul berkait dengan nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang bernama Saron. Saron. Baik. Pada pagi ini saya akan sambung daripada munasabah ayat. Munasabah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Munasabah ayat sebelumnya, iaitulah Luqman meneruskan tugas dakwah khasnya dengan membawa wasiat pesanan kepada anaknya dan manusia seluruhnya ke arah akhlak mulia. Namun begitu, Luqman bukanlah seorang nabi atau rasul. Antara lain, ayat sebelumnya menjelaskan perbuatan syirik yang merupakan kezaliman terbesar, mentaati dan berbakti kepada ibu bapa selagi tidak menyalahi perintah Allah. Jadi kalau kita baca balik dalam surah Luqman itu, ayat sebelum daripada ayat yang ke-16 tu ada di atas sekali tu, ayat tu mula-mula sekali Luqmanul Hakim menasihati anaknya tentang jangan sekali-kali melakukan perbuatan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan tersebut la zulmun azim, sebesar-besar kezaliman. Maknanya bila kata sebesar-besar kezaliman, tidak ada kezaliman yang besar, melainkan kezaliman itu ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian mentaati dan berbakti kepada ibu bapa, selagi tidak menyalahi perintah Allah. Ini juga disebutkan dalam surah yang sama, ayat selepas daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep mentaati kedua ibu bapa itu selagi tidak menyalahi perintah Allah dengan membawa maksud selagi suruhan
arahan yang telah diberikan oleh ibu bapa itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, maka wajib dia mentaati perintah tersebut. Maka sekiranya perintah daripada ibu bapa itu sudah menyalahi perintah Allah, menyalahi perintah Rasulullah SAW, maka ketika itu tidak wajib lagi kita taat kepada perintah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seseorang pada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi apa-apa sahaja perkara tujuan yang melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada arahan tersebut, perintah daripada orang tersebut. Okey, jadi itu jelas kita punya itu jelas dasarnya begitu. Makna kata perintah-perintah yang kita angkat, ketaatan-ketaatan yang kita ikut daripada apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi SAW bagi anak kepada ibu bapa mereka, selama mana tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar perintah Nabi SAW. Ini kena jelas. Justru ia mempunyai munasabah di mana ayat selepasnya adalah rentetan daripada wasiat Luqmanul Hakim yang bermanfaat sebagai ikutan dan tauladan untuk manusia, iaitu meyakini kekuasaan dan keesaan Allah. Okay? Antara buktinya intaku di situ disebut apa sahaja yang dilakukan oleh manusia walaupun seberat biji sawi atau di tempat yang paling rahsia tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kan, innaha intaku misqala habatin min khardalin fatakun fi sahrah, sembunyi dalam batu pun, dalam batu pun, bawah tanah sekalipun, takkan sesekali Allah Taala lupa. Maknanya kata Allah Taala akan bawa benda tu nanti di hari akhirat untuk dipertimbangkan apa yang kita buat tadi. Okey, itu kekuasaan Allah. Okey, jadi antara buktinya apa sahaja yang dilakukan oleh manusia walaupun seberat biji sawi atau di tempat yang paling rahsia tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Jadi kat mana-mana kita pergi, kita duduk, kita tinggal, apa sahaja kita buat di tempat itu, maka ia berada dalam pengetahuan Allah. Justru itu hendaklah melakukan kebajikan dan amal soleh seperti sembahyang, menyuruh ke arah kebajikan dan mencegah kemungkaran, bersabar di atas rintangan yang menimpa serta mendatang, kerana semua itu mendapat ganjaran yang adil. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala itu maha mengetahui semua perkara yang dibuat oleh manusia, tidak kira di mana mereka berada, sesulit apa pun tempat mereka duduk, tinggal, sempit macam mana pun, gelap bagaimana sekalipun, maka Allah Ta'ala itu mengetahui. Maka daripada situ disuruh untuk kita melakukan amal kebaikan sahaja, mencegah kemungkaran, dan kalau ditimpa ujian ke atas kita, maka hendaklah kita bersabar. Sebab tu apa saja kerja kita, kalau dalam tempoh masa yang agak genting sekarang ini, COVID-19 ni, yang paling sibuk sekali adalah para doktor kita, frontliner lah. Jadi apakah yang mereka buat itu Allah Ta'ala tak nampak? Allah Ta'ala nampak. Apakah yang mereka sedang usahakan itu Tuhan tak nampak? Allah Ta'ala nampak. Usahanya mereka untuk menyelamatkan pesakit, usahanya mereka untuk buat satu-satu keputusan yang mungkin agak sukar nak dibuat keputusan, lebih-lebih lagi dengan jumlah pesakit yang bertambah ramai masuk ke hospital. Apakah Allah Ta'ala tak tahu apa yang mereka buat? Tuhan tahu mereka buat. Dan itulah kita sebagai manusia, kita dalam apa saja kerja yang kita buat, pada sampai satu tahap kita akan tahu kita tak mampu lagi untuk nak buat apa-apa yang lebih selain daripada apa yang Allah Ta'ala izinkan. Tu dia. Jadi kerana itu kita tahu dengan niat kita, apa yang kita buat, selama mana benda itu adalah perkara-perkara yang bersifat baik, Allah Ta'ala tahu kita buat benda tu baik, maka insya-Allah nilai pahala bagi perbuatan tersebut. Okey, perbuatan ayat selepasnya, ayat-ayat tersebut menjelaskan supaya tidak berlagak sombong dan angkuh di muka bumi Allah. Selain itu, hendaklah berjalan dengan sopan dan sederhana, juga bercakap tidak dengan suara tinggi atau menjerit dan melaung tidak tentu pasal. Kan, suara menjerit. Ini dalam ayat-ayat ini
Allah kata innal ankara aswati la sautul hamid. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara himar. Jadi dalam ayat Quran ni banyak Allah Taala mensifatkan perbuatan-perbuatan tertentu dengan binatang. Jadi bukanlah membawa maksud untuk membinatangkan manusia itu, tapi perbuatan itu dikiaskan kepada binatang kerana nak bagi tahu kepada kita tidak layak perbuatan itu dibuat oleh seorang manusia yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu akal fikiran. Jadi kan itu kiasan tu berlaku, kiasan tu berlaku. Bukan membawa maksud apabila dikiaskan dengan binatang kita hendak membinatangkan manusia itu, bukan. Tapi perbuatan itu tidak layak dibuat oleh manusia kerana manusia ini mempunyai akal fikiran. Okey. Seterusnya dalam ayat selepas ni pula, mencela dan menyindir orang kafir serta mereka yang melakukan syirik, sedangkan mereka melihat dan mendapati bukti dengan panca indera tentang wujud Allah secara jelas di langit dan di bumi ini, dan semua itu kemudahan manusia. Untuk itu Allah mengingatkan umat manusia supaya mensyukuri nikmat Allah sama ada lahir, zahir ataupun batin. Jadi munasabah ayat selepas ni adalah berkisar dengan nasihat-nasihat dan munasabah ayat selepasnya Allah Ta'ala suruh bersyukur. Bila Tuhan dah cerita semua tadi tu, nasihat-nasihat Luqman ni tu, maka Allah Ta'ala suruh kita bersyukur terhadap kejadian kita, nikmat kita yang Allah Ta'ala telah bagi, luaran ataupun dalaman kita. Luaran ni apa? Nikmat luaran lah, harta benda yang ada yang kita boleh pegang, kita boleh sentuh, kita boleh nampak, kita boleh rasa. Nikmat batin kita apa? Nikmat agama, merasai kemanisan iman, nikmat sihat kita. Sihat ni tuan-tuan boleh sentuh ke? Kan? Rasa pada sihat sakit ni boleh sentuh ke? Tak boleh sentuh. Tapi boleh rasa. Kan? Tapi boleh sentuh tak? Tak boleh. Begitu. Jadi makna kata luaran dan dalaman kita syukur pada Allah Tuhan bagi. Baik kita sederhana, baik kita kaya, baik kita miskin, selama mana kita sihat di luar dan sihat dalam tubuh badan kita, maka syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Huraian ringkas, semua wasiat dalam ayat tersebut merupakan wasiat berguna yang dikhabarkan oleh Allah supaya manusia mengambil contoh tauladan dan ikutan serta berpegang dengannya. Okey, antaranya adalah tegahan dan haram hukumnya berlagak sombong, bermegah dengan diri sendiri, selfish kat situ bahasa Inggeris, pentingkan diri, mendabik dada, memuji diri sendiri, menghina dan memperkecilkan orang lain sama ada ketika mereka bercakap atau berhadapan bercakap, juga bercakap dengan suara tinggi atau menjerit dan melaung tak tentu pasal. Okey, jadi tauladan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita ialah larangan kita menyombong diri, menyombong. Sifat takabur, la yadkhulul jannata man fi qalbi misqala kibrin, kan, tidak masuk syurga orang yang ada dalam hati dia tu sedikit sifat takabur. Okey, begitu juga dengan memuji diri sendiri. Ini satu sifat yang sangat bahaya lah, memuji diri sendiri ni. Dia mudahnya macam ni sifat dia. Kalau kita ni jenis orang yang suka dipuji, kita ni tak suka dikeji, tak suka orang tegur kita. Ni jenis. Tapi kalau kita suka dengan teguran orang kepada kita, kita tak ambil kisah sangat apa yang orang nak kata pada kita ni, sedangkan kita ni lakukan kebaikan, maka kita ni jenis bukan orang yang suka dipuji. Sifat dia mudah. Tapi kalau sikit-sikit puji, walaupun tak betul, sikit-sikit puji, dia suka. Sikit-sikit dipuji, dia suka benda tu walaupun tak betul. Jenis orang yang memang tak boleh tegur macam ni. Kalau dia buat silap, payah nak tegur. Dia tak boleh menerima teguran, tak boleh menerima kritikan, puji sepanjang masa. Ini cukup bahaya. Sebab tu kita pada diri kitanya seimbang, bukan keji sangat, bukan puji sangat, tetapi pujilah pada perkara-perkara yang benar, apa yang telah dilakukan, yang baik. Tegurlah pada perkara-perkara yang silap, yang salah. Walaupun dia itu adalah sahabat kita, sahabat baik kita,
Tapi kalau dia melakukan kesalahan, kesilapan, tegurlah, kerana teguran itulah menunjukkan sayangnya kepada sahabat kita sendiri. Jadi mesti seimbang, ada pujian dan ada juga teguran. Okey. Huraian terperinci aspek penting dalam pendidikan. Okey, di sini Allah Ta'ala menyebutkan, ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ayat tersebut menyentuh berkaitan dengan memupuk keyakinan kepada kekuasaan Allah, di mana diteruskan wasiat Luqman kepada anaknya, khasnya anaknya bernama Saran yang ragu-ragu tentang pengetahuan Allah berkaitan dengan perbuatan atau maksiat yang dilakukannya secara rahsia. Jadi kat sini anak Luqmanul Hakim ni dia berkira-kira lah. Mungkin dia berfikir macam mana agaknya Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita buat dalam keadaan tersembunyi, kan? Boleh ke Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat dalam keadaan tersembunyi? Itu mungkin persoalan daripada seorang anak lah. Anak kita pun kadang-kadang dia tanya juga benda yang lebih kurang sama. Allah Ta'ala dekat mana? Kenapa kita tak nampak Allah? Kenapa tak nampak Tuhan? Jadi persoalan-persoalan ini memang memerlukan kepada jawapan. Kerana pemikiran anak-anak memang dia ni memikirkan apa yang dia rasa dia boleh nampak depan mata. Maka bila benda tak nampak tapi disebut-sebut, tentunya akan ditanya oleh anak kita. Maka di situlah sebagai ibu bapa kita memainkan peranan untuk menerangkan dengan cara yang difahami. Mungkin dengan cara kita mengkiaskan dengan sesuatu perkara yang lain. Angin ada tapi tak boleh sentuh, roh ada tapi tak boleh sentuh. Mungkin begitu kan jawapan kita. Tapi yang pentingnya anak-anak diperlukan jawapan. Baik. Lantaran itu Luqman menyatakan kepada anaknya, wahai anakku, seandainya di sana terdapat suatu perkara atau sifat ihsan atau baik atau keji dan buruk, walaupun ia hanya diumpamakan berat dan timbangannya seperti biji sawi atau lebih kecil daripada itu, pastinya akan dihitung oleh Allah. Jadi Luqmanul Hakim memahamkan anaknya memahamkan anaknya Saran itu dengan menyatakan perkara baik atau buruk, walaupun sebesar biji sawi atau kecil daripada itu, pasti akan dihitung oleh Allah. Nak ceritanya, aspek pendidikan dalam memahamkan tentang akidah, mengenalkan anak kepada Allah adalah perkara yang paling utama. Okey, ini aspek pendidikan. Apa-apa mesti kita kenalkan Allah terlebih dahulu. Kenalkan Allah terlebih dahulu. Kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Dia tengok sini. Kenalkan, bagi tahu kepada anak bahawa Allah Ta'ala maha melihat kepada semua perbuatan, baik yang baik atau baik yang buruk, sama ada secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Jadi pendidikan yang awal, bila dia kenal Allah, dia tahu Allah Ta'ala nampak dia buat sesuatu semua perkara, maka di situlah akan berlakunya sifat berhati-hati dalam mempamerkan perbuatan, mempamerkan akhlak. Begitu. Jadi ditanam pada anak-anak supaya dia ni sekali-kali tidak akan buat perkara yang dilarang oleh Allah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa yang akan teranaya sekalipun. Maksud teranaya, fala tuzlamu nafsun syai'a, teranaya. Jadi makna kata apa? Tidak akan ada siapa-siapa pun yang teranaya sedikit pun. Maksudnya Allah Ta'ala pasti akan mengadili dengan benar, betul.
Kerana semuanya dalam pengetahuan Allah. Itu maksud dia. Maka ahli tafsir menyatakan apa yang dimaksudkan di sini ialah sifat dan perbuatan baik atau buruk. Kiranya perkara itu tidak berada di bumi dan tidak berada di langit, iaitu berada di bawah perut bumi yang paling terkebawah sekalipun, atau ia terletak dan berada di langit dan di atas permukaan bumi atau dalam batu yang besar yang padu, pasti akan dibentangkan oleh Allah dan dihitung serta dibalas. Maka kalau kita buat baik, kalau kita melakukan amal soleh, maka apa sekalipun di mana kita simpan, orang tak tahu, kita sendiri yang tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Itu keyakinan kita. Maka Allah Ta'ala akan bawa segala amal soleh itu untuk diperhitungkan di hari akhirat. Walaupun semua manusia tak tahu apa yang kita buat, tapi Tuhan tahu. Okey? Baik dia. Maka tak berlaku, terananya tu tak berlaku. Tidak akan dizalimi. Sebab benda yang kita simpan, manusia tak tahu yang kita buat baik, mungkin kita rasa kita dizalimi. Kan macam kita buat kerja lebih, contoh buat kerja, tapi mungkin orang lain yang menerima pujian. Contoh buat kerja, orang lain yang naik pangkat, contohnya begitu. Jadi apa perasaan kita? Kita rasa kita ni macam dizalimi. Disebabkan apa? Disebabkan lembu punya susu, sapi dapat nama, kan? Jadi itu peribahasa yang gunakan binatang juga. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Jadi kita rasa zalim ke begitu? Rasa zalim. Terananya ke kita? Terananya. Sebab orang lain buat kerja, orang lain yang mendapat balasan. Okey. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun amalan kita tak cerita pada manusia, Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala akan beri balasan pada kebaikan yang kita simpan tadi, yang orang tak tahu tadi. Ini beza bagaimana manusia dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta makhluk mengadili sesuatu perkara. Baik. Antara aspek penting yang perlu diterapkan dalam pendidikan khasnya terhadap anak-anak dan ahli keluarga ialah aspek akidah dan keimanan. Jadi sebab tu cerita dulu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah, kenapa kena semayang, kan? Kadang-kadang anak kita kecil-kecil ni perlu difahamkan kepada mereka kenapa kena sembahyang, kan? Walaupun soalan anak tu mudah begitu, jawapan kita ni kadang-kadang dalam fikiran, jawapan kita ni banyak nak bagi tahu. Kenapa kena sembahyang? Nak masuk syurga, supaya murah rezeki, kan? Tapi untuk jawapan kepada seorang anak kecil, maka kita beri jawapan yang standard dengan cara anak itu faham. Mungkin kita boleh katakan kepada anak tersebut, nak rezeki kena sembahyang, contohnya nak masuk syurga kena sembahyang. Jadi anak kecil ni dia boleh terima apa yang kita kata sebab dia faham dengan mudah. Bahasa kita pun mudah. Kalau kita cakap dengan anak kecil tapi kita cerita macam universiti, peringkat universiti, susahlah dia nak terima benda tersebut. Kan? Kalau kita kata, ayah kenapa kena semayang? Oh, nanti dekat akhirat nanti kita panggil hakul yakin. Anak tu panggil hakul yakin tu apa pula? Ayah hakul yakin ni. Jadi kena bahasa yang mudah supaya anak kecil kita tadi, memang kadang-kadang dia tak faham tapi dia angguk saja. Maka kerana itu terangkan dengan bahasa yang mudah. Okey. Untuk itu, bapa yang bertindak sebagai ketua keluarga wajib memastikan anak-anak serta isteri berpegang dengan akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini kena mesti belajar dalam ilmu tauhid. Kita mesti belajar pelopor dalam ilmu tauhid sifat 20. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Antara lain mengikuti agama yang benar, keimanan yang kukuh dan mantap, keyakinan kepada kekuasaan Allah, keyakinan kepada janji dan hari pembalasan, yang meliputi baik ataupun meliputi janji baik kepada orang beriman dan beramal soleh, sebaliknya janji buruk atau ancaman kepada orang yang ingkar dan derhaka. Dan antara itu juga hendaklah dididik supaya beramal dengan amalan soleh
dan menjauhi sama sekali dengan bentuk maksiat dan yakin terhadap segala pembalasan dan janji Allah yang adil dan saksama. Jadi antara lagi yang kita kena didik anak kita adalah tentang keimanan yang kukuh, keyakinan kekuasaan Allah, kan. Kemudian beritahu kepada anak tentang balasan baik yang Allah Ta'ala sediakan, beritahu kepada anak tentang ancaman buruk kalau kita tak semayang. Ini kena cerita pada anak-anak dengan bahasa yang mudah difahami. Keimanan yang luhur hendaklah dilentur serta dipupuk semenjak anak-anak dapat serta mampu memikirkan dan membezakan antara baik dengan buruk. Jadi anak kita ni, kalau nak lentur dia untuk buat kebaikan pada ketika usia berapa? Pada masa dia kecil lagi. Walaupun dia mungkin tak dapat melaksanakan dengan sempurna. Maksud saya, semayang tu pun bergoyang-goyang sana, goyang sini. Kadang-kadang angkat takbir aja, lepas tu dia dah lari balik main Lego dia apa semua, kan. Itu tak sempurna lah, sebab memang sifat dia kanak-kanak begitu. Kan. Jadi tapi sekurang-kurangnya basic ataupun asas kepada memberitahu kepada anak tentang betapa pentingnya semayang tu telah kita sampaikan, telah kita tunjukkan, telah kita didikkan kepada anak tersebut, beri kepada dia. Jadi mula-mula dia sembahyang main-main tu memang kerana sifat dia kanak-kanak lah. Tapi sekurang-kurangnya bila masuk waktu sembahyang, dia kalau dia tak semayang pun, pasal dia kanak-kanak, tak apa, tapi dia akan ingatkan mak ayah dia suruh sembahyang. Maknanya benda tu dalam pengetahuan anak tersebut. Benda tu dalam pengetahuan anak tersebut. Tu. Walaupun kita tahu dia akan semayang main-main, tapi sekurang-kurangnya dia akan memperingatkan kita, ayah semayang, ayah dah azan, Umi dah azan. Kan, maksudnya apa? Dia akan peringatkan kita pula untuk kita sembahyang. Tapi maknanya basic asas tu dia dah ada. Pengetahuan sudah dilekatkan dalam hati dia tentang kenapa kena sembahyang. Baik. Kemudian keimanan yang luhur hendaklah dilentur serta dipupuk semenjak anak-anak dapat serta mampu memikirkan dan membezakan antara baik dengan buruk. Hal tersebut kerana akidah yang jitu membolehkan seseorang itu mampu membina hidup sendiri serta sanggup mengharungi kesusahan dan pahit getih perjuangan hidup ini yang memerlukan perjuangan demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau anak kita sejak daripada kecil tu kita dah lenturkan dia dengan kefahaman tentang kekuasaan Allah, maka benda inilah yang akan membimbing dia ketika dia ini sudah membesar dewasa, tentang pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai satu saat dan ketika anak tersebut akan berpisah daripada mak ayah dia. Maksud berpisah apa? Dia berkahwin, dia akan duduk di rumah yang lain, asing tempat tinggal, sama ada dekat ke jauh ke, asing. Tapi pengetahuan dia tentang keyakinan kepada Allah, Allah sebagai pencipta makhluk, Allah Ta'ala yang beri balasan atas segala apa yang dia buat, pengetahuan ni akan kekal sampai bila-bila. Syaratnya kita telah berusaha untuk memberitahu, mendidik sejak daripada anak tersebut kecil lagi. Jadi yang susah dan payahnya apabila kita nak beritahu benda-benda macam ni ketika anak tu sudah mencapai usia akil balik. Ini susah. Maka ada setengah tu anak dah akil balik masih tidak sembahyang. Pada masa itu kita nak keras kat dia, kita nak marah dia, kita kata kenapa tak sembahyang? Awak tu dah besar dah, umur dah 17 tak sembahyang. Pada masa itu memang akan ada kesukaran. Kerana apa? Kita tak lentur dia sejak daripada dia kecil lagi. Orang kata bukan daripada rebung lagi. Jadi benda ni tuan-tuan semua, dia akan menyebabkan kita sukar untuk nak beritahu dan menyampaikan maklumat ini setelah dia dewasa. Disebabkan apa? Disebabkan dia telah banyak maklumat yang sudah masuk dalam fikiran dia.
Bila kita tak rebut daripada kecil nak didik dia, so tempoh dia membesar tu, dia dah terima banyak maklumat-maklumat yang lain. Dia dah jumpa kawan dia yang macam ni, jumpa kawan dia tak semayang, jumpa kawan dia yang menghisap rokok contohnya, jumpa kawan dia sekian, jumpa kawan dia sekian. Akhirnya tabiat-tabiat yang mazmumah, yang tidak baik, lekat pada diri dia. Disebabkan pada masa kecil dia tidak diberitahu tentang betapa pentingnya sembahyang. Dia tak diberitahu tentang betapa kita kena berpuasa. Dia tidak diberitahu tentang kenapa Allah Ta'ala lihat apa yang kita buat. Dia tak diberitahu tentang perkara tersebut. Maka ini adalah contoh-contoh perkara yang diabaikan oleh sesetengah ibu bapa semenjak daripada kecil lagi. Lebih pula lagi apabila kita hidup dengan cara yang tidak syariat, ataupun hidup dengan cara yang bukan Allah Ta'ala suruh, hidup cara kebaratan. Kecil-kecil lagi kita sudah pakaikan dengan pakaian yang tidak cukup sifat kainnya, atas alasan kanak-kanak tak apa, belum balik lagi. Sedangkan pada masa kecil itulah kita perlu corakkan anak tersebut dengan corak yang baik, yang cantik, yang mana Islam tu telah ajarkan kepada kita. Maka hasil daripada corak itu, bila dia membesar, dia akan bawa kepada apa yang telah kita corakkan pada masa kecil. Begitulah orang yang bersifat sebaliknya, mengabaikan kepentingan mendidik anak mengikut acuan agama sejak daripada kecil, maka bila membesar dia akan terabai daripada sudut yang sedemikian. Baik. Kemudian selaras dengan firman Allah yang mana ujian itu dan cobaan itu untuk menguji keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka itu tidak diuji, iaitu dengan sesuatu cobaan. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Baik, jadi di sini bila Allah Ta'ala uji kita, maka kita boleh tahu sejak daripada kecil sampai kita dewasa, sekuat manakah kekuatan keimanan kita, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat manakah pegangan kita kepada ajaran agama Islam bila diuji. Masa tak diuji ni kita biasa saja, kita pergi sembahyang, kita sembahyang macam biasa, tapi keimanan dan kekuatan dalaman kita ni akan diuji bila mana Allah Ta'ala datangkan ujian yang berat kepada kita. Pada masa kita senang, kenderaan kita boleh bergerak, ahli keluarga kita semua sihat-sihat, kita tak akan terasa keimanan kita pada Allah ni kuat. Tetapi yang sebenarnya untuk melihat kekuatan keimanan kita kepada Allah adalah pada masa kita diuji. Tiba-tiba kenderaan yang kita bawa sakit, tak boleh nak start, rosak itu, rosak ini. Ahli keluarga kita tiba-tiba jatuh sakit, seorang demi seorang. Dalam tempoh pada waktu yang genting ini, bukan saja setakat sakit, ahli keluarga kita ada yang meninggal dunia, seorang-seorang. Yang ini seorang ini meninggal hari ini, lagi seorang meninggal lagi seminggu, lagi 10 hari, lagi sebulan, seorang demi seorang, dalam keadaan yang mendadak. Di sinilah sebenarnya iman kita diuji. Dan kita cuba lihat balik rukun iman kita. Di sini pun kita mesti faham rukun iman kita yang kelima, kan? Kita beriman kepada qada dan qadar, baik buruk sesuatu perkara, beriman kepada qada dan qadar. Kita beriman setiap perkara yang baik untuk kita dan yang buruk untuk kita. Buruk pada pandangan kita apa? Allah, keluarga kita meninggal dunia contoh sebab Covid. Pada pandangan manusia tu buruk kan? Benda yang kita tak suka kan? Itu memanglah sebab pandangan manusia kan? Tapi pada pandangan Allah tu ada baiknya. Kita cerita pandangan Allah. Pada pandangan Allah tu ada baiknya. Pada pandangan kita
buruk sebab kita kehilangan ahli keluarga. Sakit, pada pandangan kita buruk. Sebab apa? Manusia, kita tak suka sakit. Kerja kita tangguh, itu cari nafkah anak tertangguh. Pada Allah, sakit kita tu mungkin boleh membaikkan akidah kita. Sakit kita tu mungkin boleh membaikkan kefahaman kita kepada Allah. Pada Allah lain. Pada manusia, kalau nak diukur benda-benda yang macam tu, memang kita tak suka. Maka kerana itulah rukun iman yang kelima ni adalah kita beriman kepada qada dan qadar, sama ada perkara itu baik atau buruk kepada kita. Bukan baik saja, kan? Bukan baik saja kita terima qada dan qadar, tapi kalau buruk itu berlaku kepada kita, kita terima qada dan qadar itu. Ini diajarkan. Maka kerana itulah rukun iman yang kelima dan yang keenam, kita tahu benda tu, kita percaya, tapi sukar untuk terima. Okay, kalau kita tengok rukun iman yang pertama sampai yang keempat ni mudah kita nak terima. Percaya pada Allah, mudah kita. Sebab tu kita beragama Islam. Percaya kepada Nabi, kita ikut semua Nabi, kan? Apa yang Nabi suruh kita ikut. Percaya kepada malaikat, kita percaya pada malaikat. Catat amalan, catat dosa, pahala. Percaya kepada kitab, kita percaya Quran, kita percaya kitab-kitab yang terdahulu Allah Ta'ala turunkan, kita percaya, kan? Tapi bila sampai yang kelima, kita percaya tapi sukar nak terima. Yang keenam lagi lah, percaya tentang hari kiamat, kan? Semua orang percaya hari kiamat, tapi kita terima tak keadaan itu bila dia datang nanti? Bersedia ke tidak? Perasaan kita bila dia datang nanti macam mana? Jadi sebab itu duduk pada nombor 5, nombor 6. Kerana dia ada sesuatu yang kita percaya, cuma dari segi kemanusiaan kita susah sangat nak terima. Lebih-lebih lagi kalau takdir itu adalah takdir yang buruk untuk kita. Sebab tu tuan-tuan semua, hari ini kita diuji rukun iman yang kelima ini. Nanti yang terakhir, final nanti, kita akan diuji dengan rukun iman yang keenam tu nanti. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah semua, sukar untuk kita ungkapkan bahawa perkataan sabar ni senang kita sebut. Sabarlah Tuan Haji, sabar. Memang betul, senang sebut. Tetapi ujian yang sebenar adalah kepada orang yang mengalami keadaan itu. Sabar memang boleh disebut, mudah sangat disebut. Kita memang disuruh untuk konsol, untuk menyabarkan diri orang. Pujuk hati dia tu dengan, pujuk diri mereka itu dengan menyatakan, sabarlah Tuan Haji, Allah Ta'ala sayang kat dia. Itu memang kita disuruh. Ujian yang sebenar adalah kepada individu, orang yang terlibat. Ada ahli keluarganya sakit, ada ahli keluarganya itu meninggal dunia. Di sinilah rukun iman yang kelima mesti kita pegang kuat sungguh-sungguh. Jangan sekali-kali kita menafikan takdir itu sekiranya ia telah berlaku. Lebih-lebih lagi takdir yang buruk untuk kita. Sebab tu saya kata kita boleh bersedih dengan kematian, itu fitrah manusia, tetapi jangan menafikan kematian, kerana itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang, kita semua pun akan mati. Cuma bezanya keadaan-keadaannya macam mana kita tak tahu, tak pasti. Ini dia. Baik. Sebagai rumusan, sesungguhnya kebaikan dan kejahatan, kezaliman dan kesalahan, walaupun terletak pada tempat yang sembunyi atau paling tinggi, seperti di atas langit sana atau di bawah perut bumi, pasti dihitung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam suratan amalnya, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihat dalam suratan amalnya. Jadi kalaulah apa yang disembunyikan di langit dan di bumi, dalam tanah,
Allah Ta'ala tahu, lagilah amalan kita yang setakat kita mampu sembunyikan di atas muka bumi Allah. Sangat senang Allah Ta'ala nak ambil, bawa dan hitung setiap daripada perbuatan tersebut. Tak ada yang sukar di sisi Allah. Baik, rentetan daripada wasiat Luqman yang dijelaskan dalam ayat tersebut ialah, wahai anakku, sekiranya sesuatu dosa atau kezaliman, walaupun hanya seberat atau sebesar biji sawi, dari sudut timbangan atau saiznya akan dikemukakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Pada hari tersebut akan ditimbang segala amal perbuatan manusia dengan adil. Kiranya ia adalah amalan kebajikan dan baik, dihitung dengan kebaikan dan mendapat ganjaran yang baik. Kiranya ia amal kejahatan, dibalas dengan kejahatan. Konsepnya mudah. Kalau itu amal baik, jadilah baik. Kalau itu amal jahat, jadilah dosa ataupun dibalas dengan kejahatan. Konsep dia mudah. Jadi pilihan kita pun mudah. Kita nak buat baik ke buat jahat. Okey, nak beramal dengan amal soleh ke nak beramal dengan amal toleh. Toleh ni bahasa Arab lah. Selawan kepada soleh. Tu. Jadi ini kita kena pilih. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, huraian seterusnya, Allah amat mengetahui dan meliputi ilmunya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah amat luas pengetahuannya dan ilmunya mencakupi setiap perkara yang sunyi dan rahsia. Semua itu sedikit tidak terlepas atau sunyi daripada pengetahuan Allah. Kerana Allah mengetahui apa yang ada pada zahirnya dan apa sahaja yang ada pada batinnya. Oleh kerana itu, ayat tersebut membuktikan dan menjelaskan serta menunjukkan bahawa luasnya pengetahuan Allah. Kan? Ini memang makruf lah, pengetahuan Allah tu maha luas. Allah mengetahui segala yang gaib dan jelas nyata serta menilai segala amalan hambanya dan akan membalasnya pada hari kiamat nanti. Hal tersebut kerana ilmu Allah meliputi terhadap segala makhluknya. Antara lain juga, menurut tafsiran Imam Qurtubi, jika manusia itu dikurniakan rezeki walaupun sebesar biji sawi, sama ada di mana tempat, di langit atau di bumi yang lapisan bawah, Allah akan membentangkan dan membawakannya pada hari perhitungan di akhirat nanti hingga dijelaskan kepada siapa ia dikurniakan. Apa yang penting, semua itu untuk menunjukkan bahawa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sebab tu kita tengok ada hadis kan. Ada hadis-hadis yang telah diterangkan awal kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala mengadili manusia. Ada hadis tu, hadis yang berkait dengan 3 contoh. Yang pertama, orang yang baca Quran. Yang kedua, orang yang pergi perang. Yang ketiga, orang yang berinfak. Ada hadis yang panjang tentang perkara ini, di mana ketika amalan orang yang membaca Quran dibawa di depan Allah, ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu buat di dunia dengan ilmu yang kamu ada? Kata dia, saya mengajar orang membaca Quran. Saya membaca Quran dan mengajar orang membaca Quran kerana engkau ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kamu bohong. Sebenarnya kamu mengajar kepada orang, kamu membaca Quran yang ajarkan kepada orang supaya orang tahu kamu ni adalah orang yang pandai baca Quran. Orang tahu bahawa kamu ni orang yang suara sedap. Contoh, kan? Maknanya kamu nak orang tahu kamu tu glamour, kamu tu bagus. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Ta'ala campakkan amal itu dengan dia sekali masuk ke dalam neraka. Begitu pula orang yang pergi berperang. Kamu berperang sebab apa? Saya berperang kerana engkau ya Allah. Saya nak tinggikan Islam agama kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala kata engkau bohong. Engkau pergi berperang supaya orang memuji kamu sebagai panglima yang hebat, supaya kamu ni dapat nama di sisi manusia. Allah Ta'ala kata campak masuk neraka. Datang pula golongan yang ketiga, orang yang berinfak. Kamu berinfak sebab apa? Kamu sedekah ni sebab apa? Kerana engkau ya Allah bersedekah, tidak ada kerana yang lain. Allah Ta'ala kata kamu bohong. Kamu bersedekah dengan tujuan supaya orang panggil kamu ni dermawan, hartawan. Kamu suka orang panggil kamu begitu-begitu. Kata Allah, masuk dalam neraka, kena campak sekali amalan dia. Ini maknanya hadis ini telah diberitahu kepada kita lebih awal untuk kita faham bahawasanya Allah Ta'ala detail, spesifik, detail pada semua perkara-perkara yang kita telah buat. Satu per satu akan ditanya, satu per satu.
Jadi kerana itulah kita kena yakin dan percaya setiap baik dan buruk yang kita buat, sekecil apa pun, berapa kali pun, berapa banyak sekali pun, Allah Ta'ala tahu dalam pengetahuan Allah, dan pasti akan dihitung nanti di hari akhirat. Jadi mungkin pada akal kita sebagai seorang manusia fikir, macam mana kita nak elak buat dosa ni kan? Sebagai manusia takkan tersilap, takkan terlepas daripada kita buat dosa walaupun kecil. Contohnya, kita memandu kereta, kemudian kita ambil tisu, kita lap mulut kita, kita buka tingkap, kita buang. Kadang-kadang perbuatan itu tu secara spontan, mungkin lah kan, mungkin spontan, tak sedar. Okay. Jadi benda tu kan dosa, benda tu kan buang sampah mata tu kan dosa kecil. Jadi macam mana agaknya kalau kita sebagai manusia boleh buat perkara itu? Nak tidak supaya terlepas daripada buat benda tu susah. Baik, maka kita sebagai manusia memanglah tak ada banyak kekurangan, dan memanglah kita tak akan sempurna daripada segi amalan tersebut. Tetapi diajarkan kepada kita, apabila kita telah melakukan satu kesalahan dan kita teringat akan kesalahan tersebut, kita teringat, kadang-kadang apa yang kita buat tu kita rasa kita baik-baik, tetapi rupa-rupanya salah ke aku buat? Dia ada pertanyaan macam tu. Contohnya macam orang bagi sumbangan kan, orang bagi sumbangan, kita ambil gambar penerima sumbangan. Okey, sebahagian orang kata tak apa ambil gambar ni, dengan tujuan apa? Nak bagi tahu kepada masyarakat yang kita telah menyampaikan amanah orang untuk bagi sumbangan pada dia. Sebahagian masyarakat kata tak boleh kita ambil gambar penerima sumbangan, aib dia. Contohnya gitu. Maka dua-dua pun ada pandangan. Jadi kita ni duduk di tengah-tengah. Apa salah ke yang saya buat? Ambil gambar salah ke tidak? Nampak? Dia akan timbul satu keadaan di mana kita keliru dengan perbuatan kita sendiri. Betul ke salah? Dia ada macam tu. Okey, maka bila kita tanya-tanya kan, tanya-tanya dengan orang alim, contohnya kita pun cari orang alim, ustaz, saya buat begini-begini, macam mana pandangan ustaz? Ustaz tu kata, tak apa, kalau tujuannya untuk nak mencari, nak memberi dorongan orang lain untuk menyumbang, tak ada masalah. Dan kalau tuan penerima pun tak ada masalah, nak gambarnya nak diambil, tak ada masalah. Nampak? Macam masa tu baru kita lega sikit. Oh, Alhamdulillah, orang tu pun, saya pun dah minta izin dengan dia, ustaz, nak ambil gambar dia. Dia tak ada masalah. Nampak? Di situ kita dah dapat jawapan. Maka apa yang kita buat tu betul lah. Kan? Jadi hilang rasa ragu-ragu kita. Okey. Dalam setengah keadaan, mungkin orang tak suka dia ambil gambar, maka tak boleh kita ambil gambar. Biasanya kita kalau nak ambil gambar orang ni, kita minta izin, boleh tak saya ambil gambar, saya nak tunjukkan kepada orang yang telah menyumbang tadi gambar ni supaya jadi bukti yang saya dah menyumbang. Dia kata okey, tak boleh, tak ada masalah. Maka jadilah benda tu betul, benda yang perkara yang benar. Sebab itu kita tak boleh ukur benar dan salah ni pada persepsi manusia kan. Orang kata ini tak boleh ambil gambar, aib biasa. Orang kata kena ambil gambar sebab bukti bagi sumbangan. Kita tak boleh nak judge secara umum macam tu. Maka kita kena minta pandangan-pandangan tersebut daripada orang-orang yang berautoriti hukum, pasal dia melibatkan hukum. Kena tanya kepada tuan punya badan, boleh tak saya ambil gambar? Kalau masyarakat kata, kenapa tak ambil gambar, mana nak tahu sumbangan tu sampai? Kita pun bagi tahu, saya dah sampaikan sumbangan, tuan punya badan tak berkenan nak ambil gambar, malu dan sebagainya. Kita boleh bagi tahu begitu. Sebab itu salah dan benar ini bukan manusia awam, orang awam yang menghukum. Salah dan benar ini adalah kita merujuk kepada orang-orang yang alim untuk kita tanya pendapat mereka, dan kalau ia melibatkan manusia, mesti minta izin daripada mereka sendiri. Itu contoh dia lah. Jadi kadang-kadang perbuatan kita ada yang kita rasa benda tu betul, tapi sebenarnya tak betul. Jadi itu menunjukkan bahawa kita sebagai manusia memang ada kekurangan. Bukan setakat kekurangan kerana perbuatan kita tu boleh jadi tersilap, tapi dari segi ilmu pun, maknanya ilmu kita manusia terbatas. Kita rasa benda tu betul, tapi sebenarnya benda tu salah.
Maka apa yang diajarkan? Wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiruh. Kan? Bila kita dah buat sesuatu perkara yang buruk, yang baik, tiba-tiba kita tak dapat tahu benda tu tak betul. Maka apa yang betul perlu kita buat? Beristighfar. Bila kita istighfar, dosa tu automatik akan terpadam. Ini kerana hasil daripada dosa yang kita tak sedar benda tu dosa. Jadi maknanya kita tak perlu bimbang. Kita tak perlu bimbang. Kerana apa? Dengan istighfar tadi boleh menghapuskan dosa kecil. Ini kerana dosa kecil itu ada yang kita buat dalam keadaan kita tidak sedar. Ada yang kita buat dalam keadaan kita tak tahu yang itu rupanya dosa, salah. Okey? Jadi sebagai manusia janganlah kita nak terlalu, orang kata, lebih berhati-hati sangat. Berhati-hati sangat sampai kita takut langsung nak bercakap, takut nak buat benda-benda. Jangan. Okey? Dia ada ruang je. Dia ada kaedah dia, dia ada tempat dia. Allah Ta'ala Maha mengetahui juga apa yang diniatkan dalam hati kita. Jadi jangan bimbang. Kita memang hidup sebagai manusia, akan ada kekurangan di situ. Maka kalau kita telah terbuat dosa dan kita ingat benda itu sesuatu yang salah, istighfarlah segera, Allah Ta'ala padam dosa tersebut. Ini kita mudah fahamnya begitu. Okey, baik. Kemudian memupuk insan yang bertakwa. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Setelah Allah menjelaskan betapa luasnya ilmu dan pengetahuannya serta kekuasaannya, seterusnya di sini pula disuruh supaya melakukan amal soleh dan melazimkan kepada tauhid. Seperti sembahyang dengan sempurna menurut waktunya dan rukunnya serta syaratnya. Hal itu kerana sembahyang merupakan tiang agama dan sebagai bukti seseorang beriman dan yakinkan Allah. Sembahyang juga sebagai wasilah atau perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat keredaannya. Antara lain sembahyang membantu untuk membentuk atau membendung daripada maksiat serta membersihkan jiwa dan hati. Jadi selepas kita yakin tentang kekuasaan Allah, Allah melihat apa yang kita buat, maka daripada keyakinan di situ, maka laksanakanlah perintah Allah dengan perintah yang paling utama, iaitulah dengan melaksanakan solat dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Kerana solat itu sendiri adalah miftahul jannah, kunci syurga. Solat itu adalah tiang agama, kan? As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarkaha faqad hadamaddin. Solat tu tiang agama. Siapa-siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Siapa-siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Cuma kita kena fahamlah, ada solat-solat yang kita buat ni dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan untuk kita jamak. Itu satu keadaan lain. Jadi perintah ni perintah umum, okey, buat solat. Tapi ada juga kegusaran-kegusaran lah kepada sebahagian. Dan bau-bau ni ada juga kegusaran daripada para doktor, kan? Sebab bila pesakit COVID-19 ni ramai, tuan-tuan ya, sampai penuh, ward penuh, ICU penuh, dan menyebabkan mereka ni tak dapat nak sembahyang mengikut sepatutnya, maksudnya pada waktunya. Dah ada yang sembahyang asar, maghrib, isyak bawa ke pagi, satu pagi baru sembahyang. Okey, yang ini hukum khusus. Kerana apa? Kerana ia terlibat dengan perkara yang genting, yang darurat. Darurat tu ada kadar dia, kan, ada kadar dia. Tapi bayangkan dengan 10 orang pesakit atau 60 orang pesakit. 10 orang pesakit ni yang spesifik, mengandung semua, yang perlu diselamatkan segera. Kalau 10 orang perempuan mengandung COVID, dia kat situ saja bukan 10, tuan-tuan, dia ada 20 nyawa. Bukan 10 ibu, tapi sebenarnya 20 nyawa untuk diselamatkan. Bayangkan untuk mereka ni pilih untuk nak selamatkan mana satu. Itu saja sudah
menjadi satu perkara yang sangat genting. Sebab tu saya diberitahu, kalau penyakit kanser ni tuan-tuan ya, penyakit kanser ni kira penyakit yang kritikal lah, kronik kan. Orang yang kena penyakit kanser ni, doktor masih lagi boleh buat plan lah, prosedur untuk nak rancang apa plan perubatan kepada dia. Tapi kalau COVID-19 ni tuan-tuan, doktor tak sempat fikir. Doktor tak sempat nak fikir untuk nak plan perancangan untuk nak apa kaedah penyelamatan. Tak sempat fikir tuan-tuan. Menunjukkan bahawa COVID-19 punya virus ni tuan-tuan, dia sangat-sangat kuat, sangat-sangat memudaratkan manusia. Kalau sakit kanser, kita kata sakit yang paling kuat, dia sempat lagi untuk buat plan perawatan. Tapi COVID-19 dia tak sempat fikir tuan-tuan. Dia tak sempat fikir. Sebab itulah kadang-kadang stage 1 dalam masa tempoh 24 jam boleh jadi stage 2, boleh jadi stage 3, boleh jadi stage 4 dan boleh juga jadi stage 5. Maka bila nak semayang tuan-tuan? Bila nak semayang? Ini adalah hukum yang khusus. Apakah doktor bukan manusia? Doktor manusia. Doktor juga akan bingung, akan risau, akan bimbang sebab dia tak semayang. Itu dia fikir untuk diri dia. Dia kena fikirkan dulu untuk orang lain. Nampak? Maka di situ ada hukum khusus yang berkaitan. Maksudnya berkait dengan darurat dan sebagainya. Ada sedikit keringanan kepada apa yang berlaku. Bahkan doktor yang sedang buat operation itu pun yang makan masa sampai 16 jam umpamanya, dia ada keringanan di situ untuk nak solat jamak dan sebagainya. Okey, tapi saya nak ceritanya secara umumnya solat tu mesti berlaku, walaupun jamak dan sebagainya lah. Okey, persoalan yang berkaitan ayat tersebut, terdapat dua persoalan. Pertama, ayat tersebut menjelaskan wasiat Luqman seterusnya yang menyuruh anaknya supaya mendirikan sembahyang untuk menyempurnakan ibadat serta hubungan yang berkaitan dengan diri sendiri. Okey, pertama, Luqmanul Hakim meminta atau menyuruh anaknya supaya mendirikan sembahyang supaya apa? Wujudnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, sembahyang tu ada kebaikan untuk diri dia sendiri. Apakah kebaikan untuk dirinya sendiri? Dia dapat pahala. Itu contoh. Okey, rezeki akan Allah Taala berikan kepada dia untuk diri sendiri. Okey. Maka kita kalau kita sembahyang, satu, kita dah bina hubungan dengan Allah. Kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk kesihatan kita, untuk rezeki kita, untuk kemudahan urusan kita bila kita wujud hubungan dengan Allah. Okey, itu satu. Kemudian menyuruh melakukan perkara kebajikan dan makruf serta mencegah melakukan perkara maksiat. Ia adalah untuk menyempurnakan hubungan dan perkara yang berkait dengan orang lain. Okey. Jadi selepas daripada suruh semayang, ia ini beri kebaikan kepada diri kita, disuruh pula untuk buat amal makruf nahi munkar, melakukan kebaikan dan mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, inilah hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi dua ni, sembahyang dan amal ma'ruf nahi munkar ni, dia sebenarnya telah menggabungkan dua jalinan hubungan. Bila kita solat, kita menghubungkan jalinan kita dengan Allah Ta'ala, jambatan kita dengan Allah. Bila kita amal ma'ruf nahi munkar, kita telah menghubungkan jambatan manusia dengan manusia. Itu dia. Baru lengkap. Maknanya bukan sekadar kita nak bina hubungan dengan Allah, kita abaikan hubungan kita dengan manusia. Atau bukan sekadar kita nak bina hubungan dengan manusia, kita suruh orang buat baik tapi kita pun tak semayang, kita abaikan hubungan dengan Allah. Maka dia tak lengkap. Maka kerana itu kita kena buat hubungan dengan Allah melalui ibadah solat kita, buat hubungan dengan manusia melalui amal makruf nahi munkar, suruh orang buat baik, tinggalkan kejahatan. Okey, iaitu mendidik diri sendiri dan orang lain dengan amal kebajikan dari sudut syarak dan hukum akal seperti akhlak mulia dan terpuji. Kerana perbuatan yang elok dan baik membersihkan jiwa dan menuju tamadun, maksudnya pembinaan tamadun. Sebab tu kita
tanggungjawab kita ni bukan semayang saja. Kita semayang, orang lain tak peduli. Orang lain nak semayang ke, anak kita tak nak semayang ke, suami kita tak nak semayang ke, isteri kita tak nak tutup aurat ke, kita tak peduli. Bukan macam tu konsep yang betul. Konsep yang betul, kita bina hubungan dengan Allah untuk diri kita, kita bina hubungan dengan masyarakat juga untuk diri kita, dan masyarakat juga selamat daripada azab api neraka. Jadi kalau semata-mata kita bina hubungan dengan Allah, kita tak peduli pun orang lain, kita tak peduli anak isteri kita, cucu kita ni semayang tak semayang, maka konsep ni salah dan dia tak sempurna sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Luqman kepada anak dia. Dia tak sempurna pendidikan itu. Maka pendidikan itu mesti bina hubungan dengan Allah, mesti bina hubungan dengan manusia. Jadi kita kena buang satu stigma. Buang satu stigma. Kubur masing-masing. Ni kita tak nak lagi dah. Patutnya 2021 ni tak ada lagi dah kubur masing-masing. Kita tak berani nak tegur orang. Awak dah semayang ke belum? Kan? Sebab pandangan kita, oh itu kubur masing-masing. Tidak. Sebab kita perlu bina hubungan dengan manusia dengan menyuruh buat baik dan meninggalkan kemungkaran. Jadi sekiranya kita hanya mengambil salah satu daripada dua kaedah ini, maka tidak sempurnalah nasihat Luqmanul Hakim yang telah diberikan kepada anak itu. Kita tak dapat interpretasi, tak dapat nak terjemahkan dengan sempurna. Jadi di situ ada satu kekurangan lah, kelompangan yang kita kena cek balik semula. Jadi kita semayang, anak isteri kita, adik keluarga kita, saudara mara kita pun kita kena beritahu suruh sembahyang. Okey, sebagaimana firman Allah Taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kotoran maksiat. Jadi kita ni tuan-tuan semua, orang yang bersih dalaman kita ni, okey, iman kita, amal kita, aflaha, berjaya. Tengok aflaha tu, kalau tuan-tuan perasan perkataan aflaha tu maksudnya apa? Berjaya. Orang yang paling berjaya. Saya dah pernah bahaskan konsep atau kaedah dalam bahasa Arab, wazan af'ala, akbara, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aflaha, yang paling berjaya sekali. Yang paling berjaya sekali orang yang dalam diri dia tu bersih iman dan amal dia. Ini orang yang paling berjaya sekali. Itu terbaca dengan aflaha. Aflaha, wazan bahasa Arab af'ala. Jadi orang yang paling bersih sekali bagi diri dia, iman dan amal dalam hati dia bersih. Iman dia bersih, amal dia bersih. Okey, wa qad khaba man dassaha. Hampalah orang-orang yang diri tu bersih tapi kotor dengan maksiat. Asalnya dia bersih tapi dia kotor dengan maksiat. Kecewa mereka ni. Jadi Allah Taala dah declare awal-awal. Jadi kita pilih-pilih jalan kita, nak buat baik ke nak buat buruk ke, kita pilih. Kita yang tentukan sendiri. Okey, kita yang tentukan sendiri. Allah dah cerita habis-habisan. Syurga macam mana, neraka macam mana, syurga dicipta bagaimana, siapa penjaga neraka, Tuhan dah cerita awal-awal. Kitab dah banyak cerita awal-awal. Sekarang ia adalah tanggungjawab kita untuk kita buat benda tu. Kita nak buat baik, kita buat baik. Kita buat jahat, kita tanggung azab dia. Itu benda yang paling simple, mudah untuk kita faham, yang mana di hari akhirat nanti kita tidak boleh sama sekali mendakwa di depan Allah yang nasihat-nasihat ni tak pernah sampai pada kita. Kita tak boleh kata pada Allah, ya Allah, dulu saya kat dunia saya tak tahu pun benda ni betul, saya tak tahu benda ni salah. Tak ada lagi dah. Sebab sudah diberitahu di atas dunia dahulu. Jadi tak ada dakwaan lagi dah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhenti dulu sampai setakat ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan, tanda hamba yang patuh kepada perintah Allah. Jadi kita nak tengok macam mana tanda yang dikatakan kita ni patuh kepada perintah Allah. Apakah tanda ini telah wujud dalam diri kita ataupun masih belum ada lagi.
Kita akan tengok insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini akan menambahkan ilmu pengetahuan kita, menambahkan kefahaman kita, seterusnya dapat kita jadikan sebagai suatu input untuk kita sampaikan kepada mereka yang tidak hadir, dan juga untuk kita laksanakan dalam amal perbuatan kita seharian insya-Allah. Sekian, bertemu lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insya-Allah.